Kita baca soalan nombor 26 dalam modul kuantum. Rajah 5.1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Again, soalan ni saya rasa minggu depan, anytime minggu depan kita akan buat soalan yang lebih advance lah. Ini kita nak habis yang kuantum punya modul ke sikit-sikit lagi lah. Soalan struktur pun akan habis hari ni. Kita buat soalan essay pula lepas ni. Okey, jadual berkala macam biasa, kamu biasa tengok dah. Jadi soalan yang pertama, berdasarkan rajah 5.1 tu, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Jadi jawapannya adalah disusun mengikut pertambahan nombor proton. Pertambahan nombor proton. Okey. Kemudian kalau tulis nombor proton saja boleh tak? Tak boleh nah. Kerana mesti ada pertambahan nombor proton tu kena ada. Okey. Kemudian, nyatakan satu unsur yang terletak dalam skala 3. Jadi, kita tengok je lah, pilih. Sebab dia kata berdasarkan rajah 5.1. Jadi, kamu tak boleh letak yang tak ada lah. Kamu letak yang ada, iaitu natrium contohnya. Ataupun magnesium. Dan aluminium dan klorin lah. Okey, kamu boleh buat simbol pun sebab dia kata nyatakan, dia bukan kata namakan. Kalau namakan kena tulis nama lah. Okey. Next. Bagaimanakah saiz unsur-unsur dalam B1 berubah apabila menentukan skala? Kita dah biasa jawab. Saiz unsur-unsur, saiz atom semakin kecil lah. Saiz atom semakin kecil. Okey, kemudian kita nak tulis dia punya penerangan mengapa saiz atom semakin kecil. Kita dah biasa buat soalan ni. Selalu jawab. Yang pertama sekali, bilangan proton sesuatu atom semakin meningkat merentasi skala. Okey. Itu adalah poin pertama lah, bilangan proton. Bilangan proton semakin meningkat. Ini poin untuk proton tu, bilangan proton semakin meningkat merentasi skala. Poin yang kedua adalah daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin kuat apabila merentasi skala. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, the number of proton increases when across the period. The number of proton of an atom. The number of proton of an atom increases across the period. Okay. Kalau nak bagi spesifik lagi, kena sebut from left to right lah. Ni tak ada pun tak apa sebenarnya, from left to right. Bila kita bincang across the period atau orientasi skala, kita faham dari kiri ke kanan lah. Memang kita faham macam tu.
Okay, so ini poin pertama. So the force of attraction between nucleus and electron increases across the period. Okay, itu adalah dalam bahasa Inggeris. Alright? Salah, bukan salah. Daya tarik, okay. Size tu bukan kerana hanya kerana elektron valence tu, bukan size tu adalah jejari atom. Size sesuatu atom tu jejari atom daripada nukleus ke elektron. Okay, ke elektron. Jadi sebenarnya daya tarikan itu dikenakan terhadap keseluruhan elektron. Semua elektron ada charge negatif lah, termasuk yang kat dalam. Bukan elektron valence sahaja. So secara konsepnya, kalau kamu faham konsep itu bermaksud kamu tahu bahawa daya tarikan dikenakan oleh nukleus terhadap elektron keseluruhannya, menyebabkan saiz itu semua makin kecil. Jadi secara konsepnya untuk petala terakhir masuk ke dalam, petala yang kedua terakhir pun masuk dalam juga. Maksudnya dia samalah daya yang dikenakan terhadap valence shell tu, elektron valence kena juga pada petala yang ketiga ke, kedua ke, ataupun yang pertama. Jadi semua dikenakan daya tu. Jadi secara konsepnya daya tarikan dikenakan oleh nukleus terhadap semua elektron. Tetapi kalau kamu terjawab dalam kertas 2, daya yang dikenakan oleh nukleus terhadap valence elektron semakin kuat, apabila skala itu pun diterima. Jadi maksudnya idea itu ada dan kertas 2 dia tak sampailah. Dia menyalahkan bila pelajar tu letak elektron valence, dan setengah buku pun memang tulis pun terhadap valence elektron. Tapi saya ajak supaya kamu faham konsep tu. Maksudnya janganlah pula lepas ni orang ingat elektron tu kenakan daya terhadap valence elektron saja, yang dalam-dalam tak kena. Bukan macam tu, dia kena semua. Alright? Jadi nak tulis macam mana? Tulislah daripada nukleus terhadap elektron semakin kuat. Kalau kamu tulis terhadap valence elektron pun bolehlah maksudnya. Alright. Okay, terima kasih Alia. Okay, that's the beauty of Google Meet. Boleh tanya soalan terus kan. Kalau tengok apa video tak boleh tanya soalan. Okay, next. Oops. Okay. Sekejap. Saya punya page lari dah. Page kat iPad lari. Sebentar. Okey. Ini pun kita dah jawab. Kapas besi terbakar lebih terang dalam klorin berbanding dengan bromin. Terangkan. Maksudnya ni dalam bromin lebih terang. Klorin lebih terang. Ini kurang. Kurang terang. Okey, jadi apa dia tu? Itu tentang kereaktifan lah kan. Jadi banyak cara dia boleh tanya. Tapi maksudnya jawapannya sama saja. Kalau kamu faham konsep, kamu tahulah kamu nak kena jawab ikut poin kereaktifan yang kita dah jawab sebelum ni. Okey, jadi kita tulis yang sama. Berkali-kali tulis. Siapa banyak kali dapat soalan yang lebih kurang sama, supaya kamu boleh tulis dengan perfect lah. Practice make perfect. Tulis banyak kali. Okey, jadi dan bila dia suruh terangkan, kamu kena faham. Jadi bila kita jawab soalan, ada dua benda yang kita perlu penuhi. Yang pertama, konten kita kena ada. Kita kena tahu konten, maksudnya kereaktifan tu adalah konten. Kalau kamu tahu bahawa klorin lebih reaktif daripada bromin, itu kamu dah belajar kimia, kamu dah ada ilmu.
Nah, itu konten kamu. Tapi soalan, dia minta kamu bandingkan. Nah, jadi kamu kena tahu yang dia minta perbandingan, itu kehendak soalan. Jadi dua benda ni dipenuhi baru dapat markah. Nah, kalau sekadar kamu tahu klorin tu lebih reaktif, kamu jawab semakin menuruni kumpulan, atom kurang reaktif. Itu adalah tidak menjawab soalan. Nah, ada ilmu tapi tak menjawab soalan. Jadi kita kena jawab soalan, kita kena bandingkan. Mengapa kena bandingkan? Sebab dia ada kata berbanding dan then. Itu maksudnya kamu kena bandingkan. Okey, jadi simple sahaja, iaitu klorin lebih reaktif dari bromin. 1 markah. Nah, 1 markah sebab kita dah bagi tahu, itu point dari kita, itu point daripada kita sendiri bahawa klorin lebih reaktif dari bromin. Daripada maklumat ilmu yang kita belajar di kelas lah. Okey, yang kedua kita nak support apa sebab dia lebih reaktif, kerana saiz atom klorin lebih kecil, full stop. Itu memadai, kita kata lebih kecil, tak payah tulis berbanding bromin pun tak apa. Sebab bila ada dua yang kita nak bandingkan, maka kita kata lebih kecil, full stop, understood. Lebih kecil berbanding yang satu lagi lah, iaitu dalam kes ni bromin. Saiz atom klorin lebih kecil. 2 markah ni mungkin boleh dapat 2 markah dah, tapi tulis bagi lengkap lah. Bagi lengkap, maka daya tarikan antara nukleus dan elektron atom klorin lebih kuat. Okey. Jadi last sekali, klorin lebih mudah menerima elektron. Menerima elektron untuk menjadi oktet. Okey, jadi maksudnya kat sini disebabkan saiz klorin tu lebih kecil, maka daya tarikan tu lebih kuat. Sebab dia lebih dekat dengan nukleus. Elektron yang di sekeliling itulah, yang dalam shell ataupun di luar, dia lebih dekat dengan nukleus klorin. Sebab saiz klorin lebih kecil. Macam masjid, bayangkan masjid besar, masjid kecil. Masjid besar, masjid kecil. Kalau masjid kecil, kita pergi kat tangga, ambil ayat semayang, 2-3 langkah sampai dalam dewan masjid. Lagi senang nak pergi semayang, kan? Kalau saya musafir, saya suka masjid kecil lah. Saya suka masjid kecil sebab senang nak pergi dewan semayang dia. Kalau masjid besar, dia saiz besar. Jadi saiz besar, kita jauh nak sampai ke dewan semayang tu. Pusing sana, pusing sini dulu. Okey, jadi bromin tu lebih reaktif. Okey. Zafan tanya, kalau tulis klorin gas dengan bromin gas diterima tak cikgu? Okey. Now, kamu tulis klorin gas lebih reaktif dari bromin gas. Boleh. Boleh. Klorin gas lebih reaktif dari bromin gas, boleh. Cuma penerangan lepas tu, yang mu kata daya tarikan antara nukleus dan elektron, hak tu kena sebut atom juga. Kamu tengok kat sini. Hak ni kena sebut atom. Sebab apa? Kita cerita tentang daya tarikan nukleus dan elektron, itu merujuk subjeknya adalah atom klorin. Subjeknya adalah atom klorin. Bukannya unsur, bukannya gas. Tentang elektron keluar masuk ni bukan kita kata dekat gas, kita kata dekat atom. Okey. Kemudian kamu mungkin first kamu refer dengan klorin gas, bromin gas. Lepas pada tu kamu klorin ataupun bromin tu kamu tak bagi tahu dia atom ke apa ke, boleh tak? Dah confused, tak tahu nak kata apa, kata aja bromin lebih mudah melepaskan elektron, ataupun klorin lebih mudah menerima elektron. Tak sebut pun atom. Boleh tak macam tu? Anggaplah tak boleh. Anggaplah tak boleh. Sebab
mungkin diterima, mungkin tak diterima lah. So, mesti refer dengan atom. Okey, kamu maksudnya, benda tu asas. Kamu kenal sesuatu bahan tu dalam bentuk zarah ke zarah dia ataupun keadaan dia tu asas ajak awal-awal form 4. Sepatutnya kamu dah boleh apply sekarang ni nak kat mana nak refer benda tu sebagai atom, molekul ataupun ion. And then macam mana nak kata bila masa nak sebut pepejal, gas ataupun cecair. Tu semua tu asas waktu form 4 dulu. Jadi cuba sedaya upaya untuk boleh tulis dengan betul lah. Okey, boleh Zafan? Ada soalan tak Zafan? Okey, next. Aina tanya, kalau letak atom klorin lebih reaktif daripada atom bromin boleh tak? Maksudnya letak perkataan atom. Boleh. Macam itulah maksud saya. Atom klorin lebih reaktif. Klorin lebih reaktif daripada bromin. Saiz atom klorin lebih kecil. Boleh Memang kita letak atom pula maksudnya kat sini. Saya pun atom ini memang kena ada lah. Okey. Bila kita cerita tentang kereaktifan tu, kita refer molekul ke, kita refer atom ke, kita nak refer ion ke. Kalau kes klorin dan bromin ni, ion tolak tepi lah kan. Okey. Tolak tepi. Tapi dia boleh jadi ion kan. Diterima jadi ion. Tapi waktu kita cerita tu, kita cerita tentang atom tu. Atom. Sebab elektron tu nak terima tu masuk ke dalam atom. Nukleus pun tarikan yang dikenakan oleh nukleus atom. Okey. Terima kasih. Okey, next. Tulis formula bagi ion yang terbentuk dari atom aluminium. Okey, so senang saja, Al3 positif. Okey, harap semua ingat bagaimana nak formula charge ni Ni ada saya ada buat video pasal nak ingat ion, dan macam mana nak buat formula kimia. Saya ada buat video, boleh tengok dalam channel saya. Okey, next. Magnesium bertindak balas dengan klorin. Rafif tanya, kalau saya hanya sebut daya tarikan saja, saya tak tulis tentang kereaktifan, berapa markah cikgu? Okey, maksudnya daya tarikan. Kalau saya hanya sebut daya tarikan saja, saya tak tulis tentang kereaktifan. Atom klorin lebih reaktif dari... Okey, katalah yang ni saya tandakan, katalah yang ni tak ada. Saya harap betul lah yang saya tukar ni. Maksudnya Rafif tak tulis yang ni. Dia tak tulis kereaktifan. Oh, tak nampak Ustaz. Yang saya line dengan hijau tu, maksudnya ni tak ada. Rafif tak tulis kereaktifan. Dan of course saiz atom pun tak ada kot, Saiz atom pun tak cerita. Hanya ada daya tarikan. Satu markah lah. Satu markah. Ada daya tarikan saja. Tapi dengan ayat yang betul. Daya tarikan antara nukleus dan elektron. Atom klorin lebih kuat. Lengkap ayat tu, satu markah. Kalau kamu tulis daya tarikan nukleus dan elektron klorin lebih kuat, mungkin satu markah, mungkin kosong sebab tak ada atom depan tu. Boleh jadi satu markah, dapat juga. Depends lah kepada tahun yang tahun exam tu, penandaan tu strict ke, longgang ke, Okey Rafi, macam tu ke? Satu markah lah kereaktifan tu dengan ayat yang lengkap. Okey. Next. Magnesium bertindak balas dengan klorin untuk membentuk sebatian. Nyatakan jenis ikatan. So magnesium, klorin, logam dan bukan logam. So itu adalah jenis ikatan ikatan ion. Okey. Ikatan ion. Lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. Okey. Lukiskan susunan elektron bagi antara magnesium dan klorin lah. So untuk jimatkan masa,
magnesium dan klorin. Kena lukis juga. Ada sini saya. Okey, sekejap. So, magnesium, kita lukis magnesium. Semua tahu MgCl2 kan? So, Mg Mg nukleus 2 8. Okey. Kurungan 2 positif. Okey, 282. Susunan elektron 282 lah, tapi kita buang 2 elektron tu Jadi klorida okey 2 287. Klorin 287. Okey. So, satu elektron yang bulat ni diterima daripada magnesium. Okey. Tapi kita kena ada 2 klorin lah. 2 ion klorida. Sebab apa kena ada 2? Sebab kita dah sebab magnesium dia ada buang 2 elektron. Tapi dia boleh bagi 1 je pada 1 klorin. Jadi kita kena ada 2. Kita kena ada 2 klorin lah. Kena ada 2 klorin. Tak bawah lah. Macam tu. Ya, Lisa. Cikgu, bolehkah kalau tulis 2 kat depan klorin tu? Boleh. Boleh letak nombor kat depan. Okey. Next. Dari tadi. Okey. P. Apakah P? So, P adalah cecair kan? P cecair. Ni contoh saya jawab dari esei lah. Q adalah pepejal. R adalah gas. Senang. B. B. Dengan menggunakan kinetik teori. Dengan menggunakan teori kinetik Jirim, huraikan bagaimana perubahan di bawah berlaku. Okey, macam manakah perubahan ini berlaku? Okey. Ya. Saya nak arrange sesuatu sekejap. Okey. Jadi P ke Q kamu bagi sebab ada 9 markah kan? So dari P kepada Q. So yang pertama apa yang berlaku ini adalah proses, bagi tahu nama proses dulu. So pepejal cecair bertukar menjadi pepejal, itu adalah pembekuan ataupun tulis proses pun freezing proses lah. Okey, kemudian zarah cecair P membebaskan haba. Okey, bebaskan haba dan tenaga kinetik berkurang.
berkurang. Ya, semakin berkurang. Semakin berkurang. Okey, tenaga kinetik semakin berkurang. Okey. Cecair bertukar menjadi dia dah bagi tahu tadi kan, atas tu P Q siapa? Okay, so tak payahlah hak ni. Okay. So zarah, dia punya susunan zarah lah, susunan zarah yang kita biasa cerita. Zarah ya, disusun semakin rapat dan teratur. Okey. So itu 3 markah untuk P hingga Q. Bagi tahu nama proses ini apa dia? Ini adalah nama proses, point nama proses. Okey. Ini point untuk tenaga. Ini point untuk susunan, susunan zarah. Okey, itu adalah yang selalu kita jawab kan, yang selalu kita jawab. 3 poin inilah apabila kita cerita tentang perubahan keadaan. Okey, next. P kepada Q, kemudian P kepada R. Satu. Proses apa? P kepada R, cecair kepada gas, itu adalah pendidihan. Proses pendidihan. Okey. Ataupun ada yang mungkin akan jawab proses. Apa satu lagi? Penyejatan. Okey, so yang tenaganya bagaimana? Zarah menyerap haba dan tenaga kinetik semakin meningkat. Okey, tenaga kinetik semakin meningkat. Kemudian nombor 3, cerita pasal susunan zarah. Zarah susun semakin jauh dan tidak teratur. Okey. Okey, Lisa tanya, third point tu bukan ke arrangement ke? Ya, third point arrangement, susunan zarah. Arrangement, susunan zarah bahasa Melayu, arrangement bahasa Inggeris lah. Movement dengan arrangement. Third point tu bukan ke arrangement ke? Movement dengan arrangement sama je. Third point disusun, third point susunan, arrangement. Third point adalah susunan, arrangement. And then movement. Okey, movement yang ni lah. Bergerak, membebaskan haba dan semakin bukan tenaga, bukan movement lah, tenaga. Okey. Boleh Lisa? Ini memang arrangement. Kalau kita kaitkan dengan pergerakan zarah, laju atau slow, boleh tak cikgu? Zarah bergerak semakin laju. Okey, zarah bergerak semakin laju. Okey. Okey, yang bawah ni kan movement. Ya, tambah satu lagi point movement. Betul, sorry Lisa. Terima kasih bagi tahu.
Tambah satu lagi, darah disusun semakin rapat. Saya tak baca yang ni tadi, yang bawah ni nah. So kena baca betul-betul lah. Okey, macam biasalah ni kita kena baca betul-betul. Mestilah meliputi proses terlibat kandungan tenaga dan pergerakan jirim. So tambah satu poin lagi, darah bergerak. Yang pelajar selalu tinggal adalah perkataan semakin. Semakin. Ini semakin kena ada lah. Semakin bila dia bertukar daripada kepada pekerja, macam makin perlahan lah. Semakin perlahan. Semakin perlahan. No? Okey. So yang ni, yang keempat, darah-darah bergerak semakin laju. Makin laju. Okay, biasa kalau kita tak buat poin asing pun, kita letak sekali dalam poin nombor 2. Sebab tenaga kinetik dan pergerakan laju atau perlahan tu sangat berkait rapat. Sebab kalau tenaga kinetik tinggi, so pergerakannya semakin laju. Okey, so boleh gabungkan. Kalau kamu gabungkan, so dia akan jadi nampak macam 3 poin tapi dia adalah poin markah tu boleh jadi 2 yang berasingan. Okey, boleh? Alright, thank you Zarfan. Okey, nombor 3, pergerakan R kepada P. R kepada P. 1. So proses ini adalah proses daripada gas kepada cecair. Itu proses kondensasi. Proses kondensasi. Nombor 2, zarah-zarah membebaskan haba dan tenaga kinetik semakin rendah. Okey. Tenaga kinetik semakin rendah. Okey, kalau buat tenaga kinetik semakin perlahan boleh tak? Tak boleh. Tenaga dia punya adjektif mesti tenaga semakin rendah ataupun semakin tinggi lah. Tenaga tu kita letak tinggi ataupun rendah. Okey. No? Then so kita boleh, kalau kita nak gabungkan dengan pergerakan pun boleh lah, sebab tenaga kinetik dengan pergerakan tu lebih kurang saja, dia punya point tu sangat berkaitan. Tenaga kinetik tinggi, so pergerakannya laju. Jadi kita tulis kat sini, zarah bergerak semakin perlahan. Okey. Nombor 3, zarah-zarah disusun semakin dekat dan semakin dekat. Semakin dekat dan semakin dekat dan masih tidak teratur. Tidak teratur. Sebab dia jadi cecair kan. Okay. So next, harap boleh soalan ni. No, so clear tak? Okay, no, semoga clear lah. Okay. So itu jawapan dia. So pelajar-pelajar ada kalau yang nak screenshot ke jawapan kan, boleh, tapi tulisan tak elok. No? Okay, next.
C. Okey, rajah 6.1 menunjukkan suhu daripada satu eksperimen untuk menentukan takat bahan X, takat beku bahan X. Okey. Sekejap. Okey. Takat beku, proses ni proses pembekuan. Jadi penyejukan, proses ni proses penyejukan. Jadi pada kertas graf disediakan, lukiskan graf suhu melawan masa bagi penunjukan. Jadi saya dah tengok kertas graf. Ramai yang buat kertas graf dia, kertas dia nampak macam ni. Apa? Graf dia tu suhu, masa. Ramai yang graf dia turun. Macam tu. Apa maksud ni? Graf tu adalah hanging. Dia duduk kat atas ya. Graf kecil. Sepatutnya graf tu macam ni. Patutnya okey, macam tu iaitu graf tu mesti besar. Besar. Jadi nak besarkan graf, jadi kita kena kat sini mesti 70 ni. Ni point terakhir ni 70. Mesti 70. So, nak buat graf kamu, mesti mestilah mana Asad? Mula dari bawah. Maksudnya kamu buat macam tu. Buat tanda zigzag macam tu. Biasa buat tak? Pasti kamu nampak ke tak? Okey. Supaya kamu boleh terus mula dengan 70. Terus mula dengan 70. Sini 70. Okey, bila kamu mula sini 70, kat atas ni mesti seragam lah. Cuma kat mula-mula saja kamu 70, bukan mula dari kosong. Kalau kamu mula dari kosong, masa graf kamu akan jadi macam tadilah, duduk kat atas. Duduk kat atas, duduk kat sini tak pakai. Macam graf kamu kecil. Graf kamu kecil, tak boleh lah. Okay, next. Jangan lupa apa tu dia punya paksi tu, X, Y tu label dengan betul. Next. Okay, determine the freezing point show on the graph. Jadi kalau yang B ni, yang nombor 2 ni, kamu boleh tandakan pada atas graf kamu macam tu lah. Iaitu kalau tengok pada situ 80 lah, 80. Untuk jawab yang 2. Untuk jawab 2. Kamu tandakan pada atas graf tu. Okey, kemudian tulis 80 ni kena tulis jawapan dia. Sebab dia suruh tentukan, so kamu tulis dekat ruang jawapan 80 darjah Celsius. 80 darjah Celsius. Takat beku. Okey. Kemudian terangkan sebab tiada perubahan suhu dari 90 ke 180. Kerana haba yang dibebaskan
Okey, haba dibebaskan. Telah diseimbangkan oleh haba yang dibebas apabila cecair apabila ikatan terbentuk ketika cecair bertukar menjadi pepejal. Okey. So, ini kita kena faham apabila pepejal bertukar menjadi cecair, apabila cecair bertukar menjadi pepejal, maka ikatan tu terbentuk kan, sebab pepejal antara zarah pepejal lain ada daya tarikan van der Waals. Ya, ada daya tarikan van der Waals, ada ikatan terbentuk, ikatan tu terbentuk, bentuk ikatan tu haba dibebaskan. Sebab kita belajar dalam termokimia, ikatan terbentuk, haba dibebaskan. Ikatan terputus, haba diserap. Haba diserap ikatan terputus. So, ketika haba dibebaskan ni, dalam masa yang sama, haba dibebaskan persekitaran, tapi haba juga terhasil daripada ikatan kimia yang terbentuk. Maka dibebaskan, suhu tu tak berkurang lah, suhu tak berkurang. Okey, yang ni kamu hafal lah. Ini kita hafal lah. Hafal ayat ni. Okey, next. Apakah yang akan berlaku sekiranya bahan X tidak dikacau dengan sekata? Okey, ini kita panggil apa? Penyejukan lampau. Kita kata penyejukan lampau. Apa tu penyejukan lampau? Iaitu suhu turun melepasi takat beku tanpa bertukar menjadi pepejal. Ini ada dalam modul kamu. Okey, saya tengok kat sini. Ini adalah maksud penyejukan lampau. Kita kacau perlahan dengan termometer sepanjang proses penyejukan untuk mengelakkan penyejukan lampau. Jadi, apa tu penyejukan lampau? Suhu turun yang turun melepasi takat beku tanpa bertukar menjadi pepejal, tanpa pembentukan pepejal. Okey. So, biasanya kita nampak, hilang pula video. Okey, biasanya kita nampak dari segi graf tu. Dari segi graf kita akan nampak dia turun macam tu. Kita nampak macam tu. Jadi graf kita akan tunjukkan, kalau kita betul-betul buat, kita akan nampak bahagian tu penyejukan lampau. Kalau kita tak kacau betul-betul lah. Kalau kita tak kacau betul-betul, kita akan nampak bahagian pada graf yang dia turun melepasi takat beku. Takat beku kat sini. Takat beku, tapi dia turun melepasi takat beku. Turun melepasi takat beku tanpa kita memerhatikan pepejal terbentuk. Pepejal tak jadi lagi, cecair. Dia masih cecair. Okey, masih lagi cecair. Jadi, tapi dia akan naik semula ni. Dia akan naik semula dan kat situlah dia akan dapat suhu yang stabil. Okey, jadi benda ni eksperimen, jadi boleh tunjuk lah. Boleh tunjuk melalui teori saja. Kalau kita tak buat, tak dapat lah. Okey, next. Okey, so
itulah soalan untuk hari ini.